Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang yang penting di dapur sentiasa akan memikirkan makanan yang seimbang untuk keluarga kita. Situasi pandemik sekarang amat penting untuk kita sajikan makanan yang berkhasiat. Teruskan bersama saya Chef Riza Zainur dalam rancangan Chef Ros Masak Apa? Melenggang dia berjalan, si gadis desa yang manja jelingan, yang manja. Menuju ia ke kota, di tangannya penuh bunga, di hati penuh cinta. Pelbagai-bagai bunga dibawa untuk dijual di gerai mama. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Hai Kak Raja, hebatnya kamu. Nyanyi boleh, menari boleh, berlakon boleh. Jadi apa perancangan kita pada hari ini? Di bulan-bulan puasa ni ya, apa lagi nak buat selain belik-belik bunga, tengok-tengok pokok. Barulah masa tu berlalu dengan Betul. cepatnya. Tahu-tahu dah nak berbuka. Kak Raja nak masak apa petang ni? Tak tahu apa dah nak masak. Chef ada ke menu? Oh, mestilah chef ada beberapa menu yang istimewa untuk kita kongsi bersama penonton semua. Mintalah resepi ya, Chef. InsyaAllah. Jom kita masak, jom. Bertemu dan bersua kembali kita dalam rancangan Chef Ros Masak Apa? Jadi sekarang ni saya akan memperkenalkan seorang seniwati yang memang legenda, ya, legenda di era 80-an, dan beliau ni seorang yang memang versatile. Tak lain tak bukan adalah Yang Mulia Raja Norbaizura Raja Sahar. Apa khabar Kak? Khabar baik, terima kasih. Sihat no? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak masak ni 3 menu. Yang pertamanya adalah menu yang legenda. Itu dia. Jadi pada anda semua jangan ke mana-mana. Ini adalah bahan-bahan yang saya akan berkongsi dengan anda, berkongsi idea, berkongsi rasa dan juga berkongsi pengalaman memasak. Jadi sekarang ni kita ada bahannya tepung beras yang mana saya menggunakan 3 cawan. 3 cawan tepung beras. Kemudian saya campurkan dengan gula pasir. Kalau katanya satu cawan manis, kita boleh letakkan 3/4 cawan. Itu dia. So kadang-kadang kita kena kurangkan sedikit gula. Biar orang kata manis dalam senyuman, jangan manis dalam makanan. Baik Kak, Raja kacau dan saya akan masukkan garam lebih kurang dalam setengah sudu teh. Tepung pulut kita masukkan. Pertamanya kita akan masukkan air kelapa. Tak perlu saya nak sukat lagi, dah pun disukat di sini. 2 cawan. Juga 3 cawan air kelapa. Yang menyedapkan lagi makanan kita. Dan di sini saya menggunakan santan kelapa. Pasti ya. Kita pakai santan kelapa lebih kurang dalam 1 cawan suku. 1 cawan, 1/4 cawan santan kelapa. Itu dia, senang sangat. Okey, itu dia. Dah pun gini, siap gini. Dan terus kita akan masukkan ke dalam kuali kita. Saya gunakan untuk masak dulu. Kita masak dia. Tak ke sebelah sana. Jadi akan terus kita kacau ya Kak. Jangan biarkan dia hangus dan terus kacau. Di sini saya menggunakan kuali ataupun periuk yang non-stick ya, yang tidak melekat.
Jadi terus kita mengacau hingga dia hampir pekat, barulah kita masukkan kelapa yang kita potong sini. Api dia nak Api dia sederhana. sederhana. Jadi kalau penonton tengok di sini kita ada dua orang kata cara yang berbeza. Dan kita akan terus mengacau. Di sini chef ingin berkongsi dengan anda semua bila kita nak kacau tu kita kena kacau kuat sikit macam ni. Kak Raja boleh kacau? Boleh, boleh. Kacau. Pegang di sini. Inilah dia cara yang kita kata orang nak masak. Okey. Kita terus kacau sampai dia pekat. Jadi di sini dah pun bau harum. Kerana kita ada santan dan juga kita ada tepung yang mana saya menggunakan tepung keluaran produk daripada Chef Rose yang mana tentunya tepung ni dia menghasilkan orang kata kejadian yang memang cantiklah, putih bersih. Kualiti ya. Kualiti yang bagus. Jadi adalah daripada beras yang terpilih ya. Kita akan terus kacau. Oh, rasap ya, Chef. Kita letakkan sedikit air. Okey. Saya gunakan senduk. Dia macam ni. Dan kita boleh masukkan kelapa tadi. Masukkan Kak Raja kelapa tadi. Ini ya. Ya, kita masukkan kelapa. Kelapa muda yang telah kita potong-potong tadi. Terus mengacau. Macam ni, dia agak sedikit keras. Okey, dah siap. Dah pun siap. Kita akan matikan api dan terus kita akan masukkan ke dalam bekas yang telah kita leserkan dengan minyak masak dari Chef Rose. Jadi macam inilah. Kalau kita dapat lihat, Kak Raja, kita sama-sama letakkan nanti macam ni. Okey. Kak Raja boleh tolong saya letakkan? Panas tu. Okey, jadi telah kita letakkan kelapa di sini. Kak Raja boleh letakkan mana-mana yang sikit tu letakkan. Biarkan dia even ataupun dia sekata dan kita akan bakar dia. Jadi itulah rupa bingkai kelapa muda kita untuk kita sajikan kepada keluarga kita. Jadi kita akan panaskan dalam oven ataupun kita akan bakar dia lebih kurang dalam setengah jam dengan suhu 160 darjah Celsius. Kita akan panaskan dulu oven kita. Kemudian kita akan letakkan dia di rak yang tengah-tengah ya. Biarkan dia ada air circulation ataupun kita ada angin di ruang udara dan kita akan tutupkan oven ni dan kita biarkan selama 30 minit sehingga dia masak. Jadi pastikan anda bersama Chef Rizal lagi untuk resipi kita yang akan datang ataupun resipi kita yang kedua. Jadi pastikan anda bersama kita lagi. Lebih 35 tahun beroperasi, Telasco Dagang memperkukuhkan perniagaannya dengan memperkenalkan jenama Chef Rose. Untuk memenuhi permintaan pelanggan bagi memudahkan pembungkusan sekaligus menjana kelestarian alam, kami memperkenalkan beg dalam kotak. Beg dalam kotak untuk minyak kelapa sawit adalah salah satu cara untuk kos yang efektif dan pembungkusan yang lebih lestari dalam industri makanan dan minuman. Beg dalam kotak dengan beg berlapis nylon adalah satu pembungkusan yang ideal kerana mudah digunakan dan boleh dikita semula apabila minyak telah habis digunakan. Dengan pengurangan berat membolehkan beg dalam kotak ini disimpan dan dihantar dengan mudah. Mengurangkan penggunaan minyak fosil dan pembebasan karbon dioksida. Bertemu kembali dalam menu kita yang kedua hari ini. Jadi di sini kita ada apa untuk kita kongsi bersama anda? Kita ada resipi udang tairu telur asin. Bahannya kita ada udang, lebih kurang dalam 600 gram udang yang agak besar sikit. Dan di sini saya ada telur asin, saya ada serbuk kunyit,
Saya ada cili api, saya ada daun ketumbar, saya ada bawang besar, potong dadu, daun, ini daun kari. Mesti ada sedikit perahan air lemon. Kita ada bawang putih dan kita ada di sini susu dan juga kita ada tairu. Dan tentunya bila kita nak masak, hendaklah kita gunakan ni dia minyak masak Chef Rose. Inilah yang kita kata wajib ada di dapur. Kita panaskan kuali kita, letakkan minyak masak Chef Rose. Kerana minyak ni berkualiti tinggi daripada minyak sawit. Pertamanya kita panaskan kuali kita. Kemudian di sini saya akan masukkan kunyit, serbuk kunyit. Kita gaul macam biasa kita goreng. Kemudian kita masukkan sedikit garam, jangan terlalu banyak kerana kita akan menggunakan telur asin. Jadi akak telur kacau. Itu dia. Kita panaskan kuali kita. Kalau chef kan lagi senang kerja. Macam mana tu Kak Raja? Macam ni je. Lebih mudah. Okey, dah panas. Kita boleh masukkan udang kita. Gorengkan udang kita. Ini dia. Kita gorengkan udang dulu. Bolehlah goreng ni, Chef? Kita goreng agak-agak masak, jangan terlalu lama sangat ya kerana dia hilang kemanisan dia. Dan di samping tu kita akan tengok di sini. Saya gunakan kita chop. Macam tu. Kita chop, cara kita chop. Ini cara kita untuk chop. Biar dia kasar-kasar sikit kerana bawang putih ni dia memang bagus untuk kita makan kan. Kerana dia adalah herba yang berkhasiat. Kemudian kita ada yang kita campurkan adalah cili api. Cili api ni kalau nak pedas kita boleh banyakkan sikit. Kalau kurang pedas bolehlah Kak Raja tolong potong. Jadi pada anda semua pastikan kalau anda nak masak udang jangan terlalu lama. Bau orang kata apa bila dia dah tukar color, udang kita pun dah ready. Dah pun siap. Kita akan kautkan dia Kak Raja. Tengok sini tak? Boleh. Kita masukkan dia ke sini. Kita akan letakkan dia ke sini. Biarkan dia terus dengan minyak. Jadi pada penonton di rumah, kalau yang nak masak udang, selain pada udang Kak Raja suka apa lagi? Sotong. Sotong boleh. Ketam boleh. Ketam lembut boleh, ketam yang keras boleh. Jadi minyak lebihan tadi, bolehlah kita tumiskan bawang putih. Tumiskan cili api yang telah kita potong tadi bersama dengan daun kari. Kak Raja masukkan. Dia masuk semua sekali. Banyak daun kari lagi sedap. Jadi pada anda kalau di rumah nak orang kata hidangkan untuk keluarga pada waktu sahur, elok sangatlah kerana apa? Dia tak begitu orang kata muak lah kan. Lagipun anak-anak kita kan lebih suka macam tu. Jadi Kak Raja, langkah seterusnya bila kita menggoreng bawang putih, daun kari, cili api, bolehlah kita masukkan satu biji bawang besar. Kak Raja, kalau macam tu Kak Raja datang ke sini boleh kacau? Boleh. Bising ke sini. Itu dia. Kak Raja kacau. Sedap ni bau. Jadi kalau kita ada ketam pun sedap, kita ada sotong pun sedap. Kita akan terus goreng dia. Jadi hampir-hampir garing, kita akan campurkan dengan telur asin di sini. Telur asin. Kita gorengkan telur asin. Sedap tu. Baik, kita akan terus mengacau bagi telur dia sampai dia kita kata hampir-hampir masak macam ni. Senang je ni. Dan seterusnya kita akan masukkan tairu dan juga susu cair. Dia. Okey. Dia akan jadi macam berbuih ya bila kita goreng telur asin tu dia akan berbuih. Macam ni. Biarkan dia lebih kurang dalam 2-3 minit lagi. Barulah kita masukkan susu cair dan juga yogurt ataupun tairu. Baik, masukkan udang Kak Raja. Masukkan udang. Masukkan udang di sini. Gorengkan udang. Itu dia. Kita masukkan susu cair lebih kurang dalam setengah cawan kalau nak berkuah. Dan kita masukkan tairu di sini. Masukkan tairu.
Masukkan daun. Masuk sekarang ke? Masuk sekarang daun. Itu dia. Okey. Dan akhirnya bolehlah kita masukkan air limau nipis. Boleh lemon ataupun air limau nipis. Boleh masukkan. Mudah saja resipi kita udang telur asin bersama dengan tairu. Ini dia, kita akan terus masak dia. Dah pun hampir siap. Ini dia. Jadi udang telur asin kita dah pun masak. Tutupkan api kita, kemudian kita akan menghiaskan dia ataupun kita akan angkat dan letakkan dia di sini. Itu dia, dah pun siap. Kita ada udang di sini dan rasanya memang mengiurkan. Jadi kalau kata Kak Raja masak macam ni, apa kata jiran-jiran kita yang baru di rumah tu? Apa Kak Raja nak buat tu? Nak masak udang ni lah. Udang apa tu? Udang goreng telur masin dengan tairu. Okey, ini dia. Dah pun siap. Dan kita akan angkatkan dia. Kuah dia. Orang Kedah kata minyak berlenang kuah dia. Itu dia resipi kita dan kita akan hidangkan bersama dengan dua resipi lagi. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Bersama Chef Liza lagi dalam Chef Rose masak apa untuk menu kita yang ketiga. Talasco Dagang telah mengambil langkah tanggungjawab memperkenalkan pembungkusan mesra alam. Kesan pembuangan sisa dari industri makanan telah banyak menjejaskan kemunian alam sekitar. Chef Rose amat prihatin tentang itu. Beg dalam kotak ini mengandungi satu kotak yang boleh dikitas semula dan sebuah beg boleh lipat untuk membolehkannya dibuang dengan mudah setelah diguna pakai. Kebanyakan kesan persekitaran dalam pembungkusan adalah disebabkan oleh proses pengilangan. Pembungkusan yang mempunyai dua bahagian ini, iaitu plastik boleh urai dan kotak karbon luaran ini sangat senang diasingkan dan dilupuskan. Bungkusan minyak seperti ini juga dapat mengurangkan pembaziran produk. Kembali kita dalam resipi yang ketiga dalam Chef Rose masak apa? Itu dia. Jadi resipi yang ketiga, resipi apa? Bubur cha-cha-cha. Okey, itu dia. Kita ada bahan-bahan di sini untuk kita berkongsi resipi kita yang ketiga, bubur cha-cha-cha. Kita ada ubi keladi yang telah kita potong cube dan kita rebus. Kita ada jagung. Kita boleh gunakan jagung tin ataupun jagung yang sebiji. Kita ada kacang merah. Ini kita ada buah longan, buah longan. Kita ada buah kelapa laut yang warna putih dan kita ada juga yang warna coklat. Kita menggunakan santan lebih kurang dalam 2 cawan. Kita gunakan 1 cawan susu cair dan kita akan menggunakan di sini tentunya tepung beras Chef Rose. Dan di sini kita ada gula caster ataupun gula pasir Chef Rose. Okey. Pertama sekali, macam biasa kita akan panaskan dapur kita. Yang mana chef akan gunakan lebih kurang dalam 2 cawan santan. Kita masukkan santan kita di sini dengan 2 cawan. Kemudian Kak Raja kita masukkan keladi. Masukkan keladi ke sini. Bagi penonton nampak di sini keladi. Kemudian Kak Raja masukkan jagung. Okey, masukkan jagung. Okey, semua campur je, main campak. Masukkan kacang merah. Saya ni memang beli yang siap semua kan. Kacang merah, kemudian kita masukkan longan. Masukkan semua sekali. Masukkan kelapa laut yang warna coklat tu dan masukkan kelapa laut yang warna putih. Itu dia. Kita akan masak dia hampir-hampir dengan nak didih, barulah kita masukkan produk daripada Chef Rose, gula caster. Di sini gula caster kita
Saya pun tak tahulah gula Chef Rose ni Kak Raja dan juga penonton, dia manis. Kalau kita pakai sikit pun manis kerana dia dibuat daripada tebu yang bermutu tinggi. Okey. So kita berkongsi dengan anda, kita ada gula caster Chef Rose. Saya di sini juga ada tepung beras Chef Rose. Jadi kalau nak tengok di sini kita ada tepung beras Chef Rose yang tentunya memberi hasil yang terbaik. Kalau kuih kita tu, kalau kuih Melayu memang dia akan jadi lembut sangat. Dan kejadiannya dia akan jadi putih melepah. Okey, itu dia. Jadi di sini saya akan kacau dan jangan biarkan dia terlalu mendidih. Kemudian saya akan masukkan gula caster. Masukkan gula caster di sini. Kita gunakan gula kasar Chef Rose. Masukkan di sini. Kemudian saya akan masukkan sedikit garam. Lebih kurang dalam setengah sudu teh garam untuk memancing rasa. Dah pun hampir siap. Jangan lupa daun pandan untuk mewangikan. Daun pandan kita masukkan di sini. Kak Raja boleh kacau? Boleh. Okey, itu dia. Jadi saya akan bancuhkan sikit tepung beras Chef Rose dengan sedikit air. Kita gunakan lebih kurang dalam 2 sudu teh. Jadi bolehlah kita campurkan dengan sedikit air di sini untuk memekatkan bubur kita. Jadi dalam satu masakan, saya pastikan yang kita menggunakan 2 produk daripada Chef Rose, iaitu satunya gula kasar dan satunya tepung beras Chef Rose. Okey, itu dia. Dah bila hampir mendidih, barulah kita masukkan tepung beras yang telah kita campurkan dengan sedikit air untuk memekatkan. Jadi salah satu ejen untuk thickening ataupun ejen untuk kita nak pekatkan, boleh guna tepung beras Chef Rose. Pastikan tepung beras Chef Rose yang menjadi pujaan Chef Liza selama ni. Kak Raja, boleh beli lepas ni? Mesti. Jadi kalau nak beli tu bolehlah kita layari website ataupun sesawang apa saja daripada Chef Rose, okey? Dan terakhirnya jangan lupa kita masukkan sedikit susu cair. Lebih kurang dalam setengah cawan dah mencukupi. Masukkan sedikit susu cair untuk dapat lemak dia. Jangan terlalu banyak ya. Dah pun siap. Apa dah jadi Kak Raja? Dah pekat, Chef. Dah Dah masak dah. pekat. Jadi menandakan bubur kita dah pun siap. Jadi yang pekatnya kerana kita menggunakan lebih kurang dalam 2 sudu tepung beras Chef Rose. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan hidangkan bersama 3 menu istimewa kita untuk hari ini. Pastikan anda stay tune. Inilah masa yang kita tunggu-tunggu untuk kita sediakan ataupun kita menghidangkan 3 menu istimewa kita pada hari ini. Dan yang satunya adalah menu kita. Bingka kelapa muda. Okey, yang keduanya kita ada udang tairu telur asin. Dan yang ketiganya Kak Raja, kita ada resipi apa? Bubur ca-ca-ca. Okey, bubur ca-ca-ca. Jadi pada anda semua, saya harap anda dapat mencuba resipi-resipi kita kerana kita menggunakan produk-produk yang berkualiti daripada Chef Rose. Jadi pastikan anda bersama saya dan apa yang nak dikatakan oleh Kak Raja untuk penonton kita. Selamat berbuka dan selamat menjamu selera. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Daripada saya, Chef Liza Zainal dalam Chef Rose Masak Apa. Berjumpa lagi. Rancanglah menu makanan anda sebagai contoh dengan mengambil kira 5 kumpulan asas makanan seperti bijirin, ubi-ubian, ikan, daging, ayam, sayur dan buah. Dan jangan lupa susu, lemak, minyak, garam dan gula. Ambil makanan-makanan yang segar, bahan masakan yang segar. Elakkan makanan yang dijeruk dan diawet. Gabungkan pelbagai jenis sayuran yang mempunyai aneka warna dan bentuk supaya makanan lebih sihat dan kelihatan lebih menarik. Pelbagaikan kaedah masakan sebagai contoh dengan memanggang, mengukus dan juga merebus.